Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nazrin Iskandar bin Jamaluddin. Nombor matrik saya 2023904661. Dan pada hari ini saya akan membentangkan penyataan masalah mengenai pengaruh ideologi Zionisme dalam kalangan mahasiswa dan kesannya terhadap masyarakat. Masyarakat di Malaysia umumnya dan mengetahui serta cakna mengenai konflik di antara Palestin dan Israel. Namun, terdapat segelintir masyarakat yang mengambil jalan untuk menghiraukan, malah ada yang mengatakan bahawa tindakan Zionis merampas tanah di Palestin serta menggunakan kekerasan kepada penduduk berkenaan adalah salah satu tindakan yang betul. Tambahan lagi, pengaruh media sosial yang semakin berkembang di era moden ini, terutamanya platform TikTok, mula memberikan maklumat yang boleh mempengaruhi masyarakat, khususnya golongan mahasiswa tentang perkara tersebut. Menurut penulisan oleh Dr. Sharifah 2023 di Utusan Malaysia, beliau menyatakan kebimbangan mengenai ketiadaan pendirian pemimpin mahasiswa yang menyokong secara terbuka mengenai pembebasan Palestin dan bersolidariti dengan rakyat dan pejuang pembebasan di Semenanjung Gaza. Bahkan beliau juga menyatakan inisiatif untuk mahasiswa bagi mengadakan perhimpunan dan solidariti terhadap penduduk di Palestin di beberapa universiti awam dan juga institusi swasta baru-baru ini tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya atas faktor-faktor yang tidak dapat dijelaskan. Berikutan ini, Dr. Sharifah menegaskan bahawa pemimpin mahasiswa tidak semestinya bersikap duduk menantikan arahan sahaja tanpa memikirkan cara lain untuk meneruskan perhimpunan solidariti serta menyampaikan naratif pembebasan Palestin kepada masyarakat Malaysia dan juga di dunia. Ini kerana beliau menegaskan mahasiswa adalah individu yang berpengetahuan dan berkemampuan untuk menilai serta membuat keputusan mengenai isu-isu yang berlaku di sekitar mereka. Jelas Dr. Sharifah lagi, dengan adanya segala akses maklumat, tidak ada sebab bagi mahasiswa mendiamkan diri atau menutup mata mengenai pembebasan di Palestin. Jelasnya lagi, dalam adanya setiap usaha pastinya terdapat cabaran dan rintangan. Namun ia tidak sepatutnya menyebabkan perkara tersebut mematahkan semangat mahasiswa untuk membebaskan Palestin. Selain itu, artikel Isyamuddin pada tahun 2009 di dalam portal Malaysia Kini menegaskan Zionisme bukan sahaja satu ideologi, malah ia adalah satu pandangan politik. Kesan ideologi inilah yang telah menjarah dan menindas penduduk di Palestin. Jelasnya lagi dengan bahawa majoriti penduduk di Malaysia merasakan ini merupakan satu isu agama. Walhal ini juga merupakan satu isu penindasan serta penjajahan di bumi Palestin. Justeru itu adalah penting bagi memperjelaskan isu ini bagi golongan mahasiswa, terutamanya mahasiswa yang bukan beragama Islam. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Qurratu Ain binti Rizal Nasaruddin. Nombor matriks 2023795739. Jadi untuk faktor pengaruh ideologi Zionisme, iaitu salah satu faktor yang mempengaruhi ideologi Zionisme ialah dari segi sejarah dan politik, iaitu yang dipetik daripada Aydin Hussein 2005. Tujuan utama Zionis adalah menciptakan sebuah negara Yahudi yang merdeka sebagai jalan keluar yang dapat membentuk pandangan mahasiswa tentang sejarah dan politik. Mahasiswa mungkin lebih cenderung untuk memiliki pemahaman mendalam tentang sejarah dan politik di Timur Tengah, terutama sekali konflik antara Israel dan Palestin. Selain itu,
Mahasiswa juga lebih peka terhadap isu-isu hak asasi manusia, keadilan sosial dan perdamaian dunia. Selain itu, ideologi dari kefahaman sudut keagamaan bagaimana konspirasi Zionis terhadap umat Islam dalam melakukan kekejaman di bumi Palestin, seperti yang diucapkan oleh Yitzhak Rabin. Hendaklah kamu menghancurkan dada-dada orang Palestin dan memecahkan tulang-tulang mereka supaya terhenti gerakan Intifada. Sesungguhnya orang-orang Palestin tidak dapat ditenangkan kecuali setelah mereka dibunuh. Oleh itu, kefahaman agama dari segi ideologi Zionis terhadap pelajar dapat menyesatkan dan menyelewengkan fakta berkaitan tanah Palestin dan agama Yahudi jika tidak dikaji dengan betul, dengan menolak ideologi Zionis dengan hujah yang berasaskan Al-Quran dan Sunnah. Bukan itu sahaja, kontroversi dan kritikan juga mempengaruhi faktor pengaruh ideologi Zionism terhadap mahasiswa. Seperti jika mereka mendukung ideologi Zionism, mungkin mereka menghadapi kontroversi, terutama di lingkungan yang mendukung pandangan berbeza terhadap kebijaksanaan Israel. Sebagai contoh, mereka akan dilabelkan sebagai pro-Israel dan menjadi sasaran protes, boikot dan ancaman oleh kelompok yang menentang Zionism yang boleh mendatangkan ketegangan terhadap masyarakat. Hal ini kita perlu ambil berat tentang ideologi mereka supaya tidak terpengaruh dengan propaganda atau manipulasi yang dilakukan oleh pihak-pihak kepentingan dengan Zionism dan mempunyai empati terhadap isu Zionis seperti hak asasi manusia. Seterusnya, peningkatan pemahaman masyarakat secara keseluruhan terhadap isu-isu regional dan memperdalam pengetahuan mereka tentang konflik yang berlaku. Namun demikian, masyarakat perlu bersikap kritis dan berimbang dalam menilai kebaikan dan keburukan ideologi Zionism. Akhir sekali, ideologi ini dapat mempengaruhi melalui keterlibatan mahasiswa dalam organisasi dan aktiviti yang berkaitan Zionism dalam meningkatkan kefahaman, tetapi ia juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti menghadapi kontroversi. Keterlibatan mereka yang menentang ideologi Zionism memberi manfaat seperti menyuarakan pendapat, tetapi boleh juga menimbulkan ancaman oleh pihak berkuasa yang mendukung Zionism. Oleh itu, keterlibatan mahasiswa ini perlu sikap yang terbuka dan berimbang serta menghormati pandangan yang berbeza. Sekian, terima kasih daripada saya. Hai, nama saya Syamil Hakim bin Musa and nombor matrik saya ialah 2023 227914. Seterusnya, saya akan menyampaikan implikasi isu Zionism terhadap mahasiswa dan juga masyarakat. Implikasi yang pertama ialah kesedaran dan pelibatan politik terhadap mahasiswa. Isu tentang Zionism ini dapat memberikan kesedaran kepada pelajar dan melibatkan diri mereka untuk mengambil bahagian dalam perbincangan, menghadiri kuliah dan menyertai kelab yang berdedikasi untuk berbincang mengenai tentang isu ini. Mereka juga boleh menggunakan media sosial sebagai tempat mereka untuk melibatkan diri dalam isu Zionism dan menunjukkan tanda sokongan dan menentang isu Zionism. Media sosial yang boleh digunakan ialah seperti Twitter, Instagram, Facebook dan banyak lagi. Penjelasan yang telah saya jelaskan diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh Nur Hazlina Endut yang menceritakan tentang kesedaran dan pelibatan politik. Implikasi yang kedua ialah aktiviti yang akan diadakan oleh pelajar. Setengah pelajar mungkin mengambil peranan aktif dalam aktiviti yang berkaitan dengan penilaian mereka terhadap isu Zionism ini. Hal ini juga boleh melibatkan penganjuran acara, protes atau kempen untuk meningkatkan kesedaran tentang situasi politik yang berlaku di Timur Tengah. Penjelasan yang telah saya jelaskan diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh Megan Carnegie yang menceritakan tentang aktivitisme. Implikasi yang ketiga pula ialah pelajar atau pihak universiti akan menjemput penceramah jemputan seperti ahli akademik dan juga ahli pakar untuk mengambil bahagian dalam perbincangan panel ini. Isu ini juga boleh merangkumi topik seperti asal-usul Zionism, kebimbangan hak asasi manusia, implikasi geopolitik dan cara berpotensi untuk penyelesaian isu tersebut. Penjelasan yang telah saya jelaskan diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh bernama yang menceritakan tentang penceramah dan panel tetamu. Okey, seterusnya, isu Zionism terhadap masyarakat. Implikasi pertama yang masyarakat boleh gunakan ialah terjadinya gerakan solidariti.
Sebagai tindak balas terhadap konflik di antara Israel dan juga Palestin, masyarakat Malaysia mungkin akan membentuk gerakan perpaduan. Pergerakan ini sama ada boleh menyokong hak rakyat Palestin ataupun hak rakyat Israel. Isu ini telah menyumbang kepada pelbagai perspektif yang kompleks dalam kalangan masyarakat Malaysia. Penjelasan yang telah saya jelaskan diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh Muhammad Ridwan bin Yusnan dan Prof. Dr. Roslan Muhammad Noor yang menceritakan tentang gerakan solidariti. Implikasi yang kedua pula adalah wujudnya inisiatif pendidikan. Organisasi masyarakat Malaysia memulakan program pendidikan untuk memaklumkan kepada penduduk tentang aspek sejarah dan politik Zionism. Selain itu, bengkel, seminar dan pertukaran budaya akan dianjurkan untuk menggalakkan perbincangan dan pemahaman terhadap generasi muda zaman kini. Penjelasan yang telah saya jelaskan diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh Tito Hilmawan Rediya yang menceritakan tentang inisiatif pendidikan. Implikasi yang ketiga ialah kempen literasi media. Organisasi masyarakat akan melancarkan kempen literasi media untuk membantu penduduk menilai secara mendalam tentang maklumat berkaitan Zionism. Inisiatif ini bertujuan untuk menggalakkan pemahaman yang lebih luas tentang isu konflik antara Palestin dan juga Israel dengan menggalakkan individu mencari sumber maklumat yang berbagai di media sosial. Saya jelaskan diambil berdasarkan artikel yang ditulis oleh Cherilyn Ayrton yang menceritakan tentang kempen literasi media. Sekian, terima kasih. Baik, seterusnya kami ada paparan bukti video rakaman tentang kaedah penyelesaian Zionism di Malaysia yang telah kami lakukan. Jom sama-sama kita tengok. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami ada menyediakan tabung untuk Palestin. Kepada sesiapa yang berminat untuk menerima, boleh masuk ke ruang kendali. Jom. Assalamualaikum Kak. Kami ada tabung untuk Palestin. So, kalau Kak nak menerima, boleh menerima. Terima kasih. Kak, nak menerima. Siap, kalau cantik. Puji lah. Dia agak yang lagi cantik. Syukur banyak nak. Alhamdulillah. Ya Allah, tak cakap apa. Terima kasih banyak-banyak. Ya Allah. Terima kasih banyak-banyak. Semoga pahala panjang itu. Assalamualaikum bang. Boleh kan di sini kami ada tabung untuk sini. So apa boleh menerima itu? Terima kasih banyak-banyak. Kami ada tabung untuk sini. So boleh menerima. So ada apa-apa semangat? Terima kasih. Terima kasih. Tabung tadi so agak boleh menerima agak. Kalau tak menerima pun tak apa, tapi kalau ada lebih boleh menerima salah orang kerja. Terima kasih banyak. Terima banyak duit je bang. Ini kami tabung untuk Palestin, so abang boleh menerima dekat tapi abang boleh menerima. Wah. Assalamualaikum Cik. Saya student daripada UiTM Puncak Alam. Saya nak tunjuk Cik sedikit infografik pasal Zionism. Boleh Cik tengok kejap? Lepas Cik tengok infografik tu, boleh Cik bagi sepatah dua kata ke apa yang Cik faham tentang ideologi Zionism dan apa yang Cik tahu tentang Zionism yang berlaku pada masa sekarang? Based on apa yang awak share ni, infografik yang awak bagi ni, saya dan apa yang saya faham sendiri lah, Zionism ni satu ideologi politik, betul tak? Ideologi politik yang dia nak, kaum Yahudi ni dia nak bagi tahu yang tanah kat Palestin tu adalah tanah milik diorang. So diorang nak sebarkan ideologi tu ke seluruh dunia kan.
Apa yang saya faham tentang Zionism tu yang tu lah. Lagi apa lagi awak nak kesannya? Yang apa yang Cik nampak tentang infografi yang saya bagi ni kan, apa yang Encik boleh ringkaskan tentang Zionism yang berlaku? Ringkaskan. Ya, ringkaskan atau apa pandangan Encik tentang bahaya ke Zionis yang berlaku ni. Sama ada kalau bahaya apa sebab dia, dan kalau tak bahaya pun apa sebab dia. So kalau nak cakap dari segi kesan dia, bahaya ke tak bahaya? Bahaya obviously, sebab Zionism ni dia menerapkan keganasan a war basically adalah peperangan supaya nak dapatkan. So Israel ni basically dia bagi dia orang merasakan Palestin tu adalah tanah dia orang kan. So sebab itulah dia orang bertindak kejam, dia orang bertindak berperang semua kan. So bagi saya itu adalah satu ideologi ni adalah akan memberi kesan yang buruk lah basically kepada kita lah kan, orang awam kan. Sebab nanti kalau berperang, kalau membenci, mengeji, sekali yang paling terperosoknya kan tu kita lah kan, kita yang paling terefek daripada benda tu. Bagi pendapat Cik kan, kalau tengok kami punya infografik ni kan, mudah ke bagi orang awam untuk faham tentang infografik yang kami bagi tentang kesedaran Zionism ni, ataupun nampak macam terlalu rumit ke? Saya berikan komen sikit. Okey, saya rasa cukup jelas lah. Ada sejarah, ada asas kefahaman, ada kesan-kesan dan cara nak mengatasi basically inisiatif tu kan. Okay, so Cik ada apa-apa lagi ke nak tambah atau apa-apa komen yang kurang tentang kami punya poster ni? Saya rasa kan mungkin korang boleh tambah sikit tentang maybe dari segi inisiatif hapuskan ni, maybe kita buat dari segi yang kecil sikit, dari perspektif yang kecil, contohnya maybe daripada ibu bapa kan. Sebab ni macam terlalu meluas dan siapa yang akan dapat benda ni kan. So mungkin kita boleh start daripada bawah, contohnya diri sendiri, ibu bapa, guru-guru kan, sekolah kan. Itulah. Itu saja ke? Tak ada apa-apa nak tambah? Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarah Aina binti Muhammad Zaki, nombor matriks 2023584255. Hari ini saya akan menyampaikan tentang refleksi terhadap kaedah penyelesaian. Berkaitan permasalahan yang dikemukakan oleh kumpulan kami telah melakukan kajian serta memberikan maklumat mengenai faktor pengaruhnya ideologi Zionism dan beberapa implikasi terhadap masyarakat, khususnya golongan mahasiswa di Malaysia. Setelah berdiskusi, kami bersetuju untuk melakukan dua kaedah penyelesaian. Yang pertama adalah melakukan sumbangan derma untuk penduduk di Palestin. Sumbangan derma ini dilakukan dalam kalangan mahasiswa di UiTM Puncak Alam. Sumbangan yang dilakukan ini sedikit sebanyak dapat membantu dan juga meringankan penderitaan bagi penduduk di semenanjung Gaza. Dengan melakukan sumbangan ini juga, kami mampu memupuk sifat kemanusiaan dan ihsan di kalangan mahasiswa yang terlibat. Seterusnya, kaedah yang kedua adalah dengan melakukan infografik bagi memberi lebih kefahaman kepada mahasiswa. Setelah kami menemui mahasiswi di UiTM Puncak Alam, kami mendapat reaksi yang positif serta komen yang lebih membina bagi kami memantapkan infografik yang telah kami lakukan. Dengan mendapat maklum balas yang baik, kami yakin infografik yang telah kami lampirkan ini dapat memberi lebih kefahaman dan kesan yang baik kepada masyarakat, khususnya pada generasi yang akan datang. Kesimpulannya, tugasan yang kami sediakan bagi subjek CTU 552 ini memberikan serta menjadikan kami sekumpulan lebih cakna tentang isu pengaruh Zionisme yang sangat penting untuk dibendung. Ini kerana jika tidak dapat diatasi, ia mungkin menjadi barah yang akan menyebar dalam pemikiran masyarakat, khususnya para generasi muda yang akan memimpin Malaysia pada masa akan datang.
Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.